Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna mataba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang dapat kita genggam pada hari ini. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat kita berada sebagai seorang Muslim. Dan kita bersyukur dengan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Moga-moga dengan lafaz kesyukuran yang kita panjatkan pada Allah, Allah Ta'ala lipat gandakan lagi nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita, dan Allah Ta'ala dekatkan kita kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang ke dalam kehidupan kita. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Ayyuhal Walad, titipan nasihat daripada Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak, buku ada lagi? Macam mana? Buku ada? Buku tak ada. Buku kena order online. Dalam Shopee pun ada ni. Boleh order dalam Shopee, mudah. Kita menyambung pada nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Pada muka surat yang ke-10. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Apabila malaikat itu telah memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusanku. Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah akan Daku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosa-dosanya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, setelah kita membicarakan nasihat yang sebelum ini, berkisar tentang ilmu yang kita perolehi tidak akan ada manfaatnya melainkan setelah kita beramal dengan ilmu tersebut. Lalu kemudian Imam Ghazali mengangkat sedikit martabat darjat nasihat ini dengan mengingatkan bahawa
apabila seseorang itu beramal, di sana ada perbezaan pada kadar balasannya. Kerana kadar amalan bagi setiap manusia itu tidak sama. Ya betul, sebelum ni kita membicarakan tentang kepentingan beramal. Tetapi di sana ada orang yang beramal dalam keadaan bersungguh, ada orang yang beramal sekadar nak melepaskan kewajipan sahaja, ada orang yang beramal dalam keadaan sambil lewa. Maka setiap amalan yang dilakukan oleh hamba ini pasti dibalas mengikut kadar amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sebab itu tak akan sama di dalam solat berjemaah. Pahala solat berjemaah itu tak akan sama diperolehi oleh setiap di kalangan orang yang datang solat berjemaah. Walaupun pahala bagi solat berjemaah itu dijanjikan 27 kali ganda, namun ada orang yang dapat 25 pun ada orang yang dapat 20 pun ada orang yang datang solat berjemaah cuma dapat 15 pun ada yang dapat 5 pun ada, bahkan ada yang dapat 1 pun ada, walaupun dia datang solat berjemaah. Kerana takkan sama orang yang datang awal dengan orang yang datang kemudian. Tak akan sama orang yang datang solat berjemaah merapatkan saf dengan orang yang merenggangkan saf. Tak akan sama pahalanya. Sebab tu merenggangkan saf itu adalah satu perbuatan makruh, bahkan sangat ditegah. Walaupun dalam keadaan dia duduk di dalam saf berjemaah dah sekalipun, tetapi dia mesti menyempurnakan saf supaya dia mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak akan sama orang yang datang solat berjemaah, dia datang dekat-dekat dengan tahiyat akhir baru datang masuk, dengan orang yang datang solat berjemaah dia sempat bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi pahalanya pun tak sama walaupun atas nama solat berjemaah. Jadi kalau di dalam bab solat berjemaah pun ada beza kadar balasannya, maka begitulah pula di dalam amalan-amalan yang lain. Di dalam amalan zikirnya, di dalam amalan sedekahnya, maka tidak akan sama mengikut kadar yang dilakukan oleh setiap orang tersebut. Dan kadar tersebut pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga di dalam majlis ilmu, tak akan sama pahala yang didapati diperolehi oleh setiap orang. Tak akan sama. Yang duduk dalam majlis ilmu kita pada pagi ni, walaupun duduk tempohnya sama, ustaz yang mengajarnya ustaz yang sama, kitab yang sama, tapi pahala tetap tak sama. Sebab tu di dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan bagaimana di dalam satu kisah ketika mana baginda Nabi SAW berada dalam masjid, dalam satu majlis, ketika mana orang ramai mendengar dalam majlis tersebut. Tiba-tiba ketika itu datang 3 orang lelaki. Datang 3 orang lelaki bergerak menuju, 2 daripada lelaki tersebut bergerak menuju kepada baginda Nabi SAW. Lalu salah satu daripada mereka berlalu pergi. Lalu kemudian maka 2 orang yang hendak duduk di dalam majlis Nabi SAW, salah seorang daripada mereka dia cari mana ruang yang paling kosong, yang paling depan sekali. Lalu dia duduk. Dia duduk intai mana ruang paling kosong. Lalu maka dia pun duduk di tempat paling kosong, paling hadapan sekali. Kerana zaman Nabi ni apabila duduk dalam majlis ilmu, para sahabat duduk terlalu rapat, lutut bertemu dengan lutut, sehingga kalaulah daun gugur dia tidak akan jatuh ke lantai, tetapi jatuh di atas ribaan para sahabat kerana terlalu rapat. Jadi maka dia intai-intai adalah kosong. Tempat paling depan sekali kosong, dia pun masuk. Jadi kena intai. Zaman kita tempat kosong depan tak perlu intai sebab memang kosong. Depan memang paling kosong. Yang kena berebutnya tempat belakang. Tu kena berebut. Tiang-tiang kena berebut. Lutut dengan lutut maknanya tak ada meja lah zaman dulu. Jadi begitu. Jadi begitu dalam keadaan. Lalu kemudian lelaki yang kedua, dia cari mana tempat paling belakang sekali, dia duduk. Ni lelaki yang kedua. Adapun lelaki yang ketiga, dia tengok ada majlis ilmu, lalu dia pun berlalu pergi. Lalu Nabi SAW bersabda kepada sahabat, "Ala ukhbirukum 'anin nafar thalathah." Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang 3 lelaki ni, 3 orang lelaki yang kamu duk perasan tadi? Maka kata Nabi SAW, adapun salah seorang daripada mereka yang pertama,
dia telah bersegera menuju menghampiri Allah, maka Allah pun mendekatinya. Dia bersungguh datang untuk dekat dalam majlis Allah, kerana majlis ilmu ni majlis Allah. Sebab tu kita kena beradab, bukan setakat beradab itu kerana memuliakan guru kita di depan, tetapi kerana kita berada dalam majlis Allah. Sebagaimana kita berada dalam majlis tuanku sultan. Tak berani nak garuk punggung, tak berani, nak berdehem pun tak berani. Tahan, tak berani tahan, mengantuk mata pun tahan. Jadi ini majlis Allah, majlis kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagaimana dia bersegera kepada Allah, maka Allah pun bersegera kepadanya. Maka kepahaman pun lebih daripada orang lain. Dia bersungguh untuk mendapatkan ilmu, maka kefahamannya pun lebih daripada orang lain. Adapun lelaki yang kedua ni, kata Nabi SAW, dia malu pada Allah, maka Allah pun malu padanya. Lelaki yang kedua iaitu lelaki yang cari tempat belakang. Ada orang kita ni masuk majlis ilmu suka cari tempat paling belakang sekali. Tiang tu dialah tiang tu lah. Siap ada tanda lagi, tiang tu memang hak dia dah, tak boleh orang lain dah. Biasa jemaah muslimat jarang sangat ternampak muslimin lah biasanya. Bubuk tiang ni muslimin kadang-kadang bubuk tiang. Jadi dia duduk kat belakang sekali. Paling belakang tu lah tempat dia. Jenis orang kita ni memang macam tu, susah nak diubah. Kalau pesan dalam majlis ilmu berkali-kali pun sama. Saya begitulah pesan. Saya tak kira kuliah ada datuk ke Tan Sri ke, saya kata kita ni orang suka cari tiang, kita kata. Susah nak duduk depan ni, kita malu. Malu satu, sebab duduk depan ni banyak cabaran dia. Satu, nak tidur tak tergamak. Kalau duduk depan. Kemudian nak belunjur pun tak boleh. Kemudian takut kena tanya, takut ustaz tanya. Tapi itulah hikmah duduk depan ni, dia lagi cepat faham. Maka yang ada pun lelaki yang suka duduk belakang ni, kata Nabi, dia malu, Allah Ta'ala malu pada dia. Faham juga, tapi taklah seberapa faham seperti orang lelaki yang pertama ini. Dah ustaz kuliah dua apa tadi, adalah sikit-sikit faham pun adalah pasal tu tadi. Gitu sikit je lah dapatnya. Bolehlah sikit-sikit. Ada pun lelaki yang ketiga, kata Nabi SAW, dia tahu ada majlis ilmu, lalu dia berlalu pergi. Maka Allah Ta'ala berpaling daripadanya sebagaimana dia berpaling daripada rahmat Allah. Dia tahu majlis ilmu ni majlis rahmat Allah, tempat turun rahmat Allah. Tak ada apa kerja. Kat rumah pun tak ada apa. Kalau dia balik pun setakat tengok TV je. Tak ada kerja apa. Cuma dia tak nak, dia tahu ada majlis ilmu, lalu dia berlalu pergi. Itulah sebahagian dari kalangan masyarakat kita sanggup membiarkan hidup dibelenggu dengan kejahilan tanpa pengisian, kekosongan tanpa diisi, iaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Maka dia malu, dia berpaling daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala turut berpaling daripadanya. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita, sebagaimana perbuatan yang kita buat, begitulah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan dibalas mengikut kadar. Sebagaimana dibawakan kisah di dalam nasihat yang keempat ini, kisah dari kalangan lelaki dari kalangan Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala nak menguji lelaki ni yang puluhan tahun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lelaki yang sudah puluhan tahun beribadah ini, Allah Ta'ala utus malaikat untuk menguji lelaki ini. Bukan Allah Ta'ala tak tahu apa jawapan lelaki ini, tapi Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita yang jahil, untuk mengajarkan kepada kita semua. Maka Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk bertanya. Maka malaikat pun diutuskan kepada lelaki ini. Maka malaikat pun beritahulah kepada lelaki ini, walaupun kamu beramal puluhan tahun sekalipun, kamu belum layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kerana syurga Allah ni mahal, tak boleh nak dibeli dengan amal soleh. Walaupun kita beribadat daripada kecil sampai ke tua, sampai ke mati pun tak akan dapat membeli syurga Allah Ta'ala ni. Maka apa jawapan lelaki ni? Iaitu dia kata, itu bukan kerjaku syurga neraka ni, ini bukan urusan aku. Itu urusan Allah. Yang nak meletakkan seorang itu dalam syurga ataupun dalam neraka, itu urusan Allah. Adapun urusan aku adalah pengabdianku pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan jawapan lelaki ini, dia adalah seorang yang kita namakan sebagai arif billah. Orang yang sangat hampir dan mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang sangat mengenali Allah, dia tahu tujuan apa dia dihidupkan oleh Allah. Maka tujuannya untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
selama mana ada nafas, selama mana ruh masih berada di jasad, maka selama itulah dia melunaskan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mencari redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini, pemahaman seperti inilah pemahaman para sahabat. Mereka sentiasa beribadat walaupun setelah mereka dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di kalangan sahabat ni sebelum mereka mati lagi ada yang sudah diberi jaminan syurga. Tetapi tidaklah mematahkan semangat mereka untuk tidak beramal. Kita kalau hari ni Nabi kata kita ahli syurga, tak nampak batang hidung dah bulan depan kuliah duha. Siapa dah ahli syurga dah ustaz? Pergi Aeon Mall lah pula dia. Jadi maknanya baik. Jadi kerana kalau sahabat dia tahu dia dicalonkan ahli syurga ke, didoakan sebagai ahli syurga, tetapi tugasnya tetap pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sehingga para sahabat yang memang sudah sememangnya dilihat sebagai ahli syurga, mereka ni tidak mahu dipanggil sebagai ahli syurga. Bukan kerana apa? Kerana itu urusan Allah. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam kerana hujah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam merupakan sahabat yang sebelum sahabat dia ni adalah orang alim di kalangan puak kafir musyrikin Quraisy. Mana orang alim di kalangan orang kafir. Jadi maka orang musyrikin ni bila mana dia nak suruh berdebat dengan Rasulullah, maka dia akan hantar Abdullah bin Salam ni untuk berdebat. Maka satu hari dihantarlah Abdullah bin Salam ni pergi berdebat. Berdebat tak balik. Maka puak musyrikin Quraisy ni tertanya-tanya siapa menang debat ni. Maka dia pun pergi cari. Rupanya Abdullah bin Salam ni bila dah berdebat dia masuk Islam. Bila berdebat dia tanya soalan, maka Rasulullah menjawab menyebabkan dia pun masuk Islam. Lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi bila puak dia cari dia, maka kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, aku bersembunyi di belakang, nanti kamu tanyakan kepada pengikut aku ni orang kafir musyrikin Quraisy ni, tanya kepada mereka aku ni siapa bagi mereka. Jadi aku sembunyi dulu kat belakang, kerana mereka tak tahu aku dah masuk Islam ni, biar aku sembunyi dulu. Lalu bila puak musyrikin Quraisy ni cari Abdullah bin Salam, maka Rasulullah pun tanyalah kepada puak musyrikin, yang Abdullah yang kamu cari ni siapa dia sebenarnya? Lalu kemudian kata puak musyrikin, dialah orang alim kami, dialah orang termulia di kalangan kami. Sedang mereka memuji Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam pun keluar, dia kata berimanlah kamu kepada Rasulullah. Kata puak musyrikin, tak adalah orang paling celaka sekali, kaulah orang paling celaka sekali. Pasal apa? Pasal dah tak berpihak kepada dia orang dah. Dari celaka dah lah. Dulu puji melambung-lambung, sekarang dah tak jadi orang mulia dah lah, jadi orang paling celaka kerana ikut Muhammad, dia kata. Jadi Abdullah bin Salam pun memulakan detik masuk Islam dia. Jadi dia bila masuk Islam, Abdullah bin Salam ni dia pernah mimpi Rasulullah suruh panjat satu tiang, pegang satu simpulan. Lalu bila terkejut daripada mimpi, dia pun tanya Rasulullah, apa tafsir mimpi tersebut? Kata Nabi SAW, itu tanda kamu mati dengan simpulan yang benar. Berarti Abdullah bin Salam ni mendapat jaminan mati, dia akan mati dalam keadaan iman dan Islam. Tetapi bagaimana perjalanan hidup Abdullah bin Salam? Dia hidup dalam keadaan lama, usianya panjang. Setelah kewafatan baginda Nabi SAW, dia masih lagi panjang umurnya. Dia hidup zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, sehingga waktu tu dah tua sangat dah. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada anak-anak muda pada zaman dia, kalau kamu nak tengok wajah ahli syurga, itulah dia. Dia tunjuk kepada Abdullah bin Salam. Anak-anak muda pun teruja lah. Pergi jumpa dengan Abdullah bin Salam, terus panggil, wahai ahli syurga, wahai ahli syurga. Kata Abdullah bin Salam, jangan kamu panggil aku dengan panggilan tersebut, kerana urusan syurga ni urusan Allah. Jadi maknanya dia pun faham hakikat, walaupun dia ni sudah diberi jaminan mati dalam keadaan iman dan Islam. Tetapi Abdullah bin Salam dia kata, tak, ini bukan urusan aku. Urusan aku mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak balik haji, orang tak panggil haji pun tersinggung kita ni. Kena panggil hajah lah saya patutnya. Kena panggil haji lah, dah balik haji ni. Dah tersinggung kita, tak, orang tak panggil haji. Dah berapa lama dah nak dapat title ni?
Tak? Jadi maka dengan sebab itu hanya panggilan. Hakikatnya ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau kita memahami hakikat, inilah yang dinamakan sebagai arif billah. Jadi maka kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana malaikat dihadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, lalu kata malaikat, wahai Tuhanku, sesungguhnya kau tahu apa yang diperkatakan oleh hamba tadi, iaitu diperkatakan oleh lelaki Bani Israel ini. Kalau aku tak beritahu pun kamu dah tahu ya Allah. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni dia dah tahu dah apa jawapan hamba ni. Cuma dia nak ajar pada malaikat. Dia nak mengajar kepada kita semua. Maka kata Allah apa dia? Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu. Bersaksilah kamu sebagaimana hamba itu tidak pernah berpaling daripadaku, maka aku juga tidak berpaling kepadanya. Maka wahai malaikatku, aku ampun segala dosa-dosanya. Allah, inilah perkara yang paling indah dalam kehidupan orang yang beriman. Apabila Allah isytihar kepada makhluk malaikat, Allah ampun dosa gitu. Tak ada lah benda paling gembira sekali dalam hidup gitu. Bila Allah Ta'ala sebut, wahai Luqman, ataupun wahai Fatimah, wahai Aminah, maka sekarang aku ampun segala dosa kamu. Aku reda segala hidup kamu. Jadi maknanya nak kata itulah orang kata kegembiraan yang paling hebat. Kegembiraan yang paling, kejayaan yang paling besar apabila Allah ampun segala dosa gitu. Jadi maka bagaimana nak mendapat perkara tersebut? Jangan berpaling daripada mencari rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kesungguhan kita di atas jalan ilmu sebagai tanda kesungguhan kita nak dapat redha Allah. Kita duduk datang majlis ilmu dengan macam-macam ujian. Dengan macam-macam ujian kehidupan itu. Lebih-lebih teruji datang kuliah ni pada waktu family cucu cicit kita balik rumah. Ni lagi diuji lagi. Rumah ada cucu. Nak datang sini dengan ujian perasaan dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, dengan ujian tersebut kita datang dengan niat aku nak cari, tidak mahu berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala akan balas bagaimana kesungguhan gitu. Allah Taala akan balas bagaimana kesungguhan hamba ini. Maka Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan kesungguhan itu. Sebab itulah dalam ibadat yang kita buat, bila mana kita niat apa yang kita buat ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Ta'ala akan tolong gitu. Pasti Allah Ta'ala akan tolong gitu. Sebesar mana tawakal kita pada Allah, sebesar itulah pertolongan Allah Ta'ala dalam kehidupan gitu. Kalau sibuk saja tawakal kita pada Allah, serah diri kita pada Allah, maka sikit saja pertolongan yang kita dapat. Maka kesulitan kita pun payah nak dirungkaikan. Masalah-masalah kita payah nak diselesaikan kalau kita pun bergantung sikit saja kebergantungan harap kita pada Allah. Sebab tu bagaimana kebergantungan kita pada Allah? Apakah sebesar setiap kali kita ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah pada kamu kami sembah, pada kamu kami minta tolong. Betul ke kita memang mengharapkan pertolongan Allah? Itu persoalan yang kita kena tanya. Selagi mana hati kita ni tak berserah pada Allah, maka Allah uji lagi hidup kita. Sampailah hati kita ni benar-benar menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Allah Taala uji hidup kita ni. Kerana nak tengok kesungguhan kita pada Allah. Kalau kita akan bersungguh cari makhluk. Kalau kita ni Allah Taala biarkan dalam keadaan gitu, kita akan cari makhluk. Ada seorang hamba Allah, dia kata, ustaz, ada satu saya tak pernah cerita kat ustaz. Saya pernah diuji berhutang dengan orang sehingga mencecah 1.4 juta ringgit, dia kata. Saya 1.4 juta ringgit. Waktu tu saya jauh dengan masjid, saya jauh dengan solat, saya jauh dengan macam-macam. Sehingga bila kena ujian yang sebesar itu terduduk hidup saya. Dia kata, bang, ada hikmah jugalah ustaz, saya diuji dengan hutang sebesar itu. Kalau saya diuji dengan hutang puluh ribu, ratus ribu, barangkali saya masih lagi bergantung dengan makhluk. Saya boleh lagi pinjam dengan member-member. Saya boleh lagi pinjam dengan anak beranak. Tapi bila kena hutang sampai juta ni, dalam hati saya tak ada dah makhluk. Yang boleh tolong saya hanya Allah yang Maha Kaya. Sehingga apa saya buat? Saya cari mak saya suruh mak saya doakan saya. Saya tidur di masjid ustaz, saya bangun setiap malam. Sebab kerana hutang 1 juta lebih saya tidur masjid, saya bangun malam, saya mengadu pada Allah yang Maha Kaya. Tak ada lah siapa boleh tolong saya sekarang ni melainkan Allah.
Yang maha kaya, kalau Allah Ta'ala takdirkan nak tolong, sekejap Allah Ta'ala boleh tolong. Ada makna nak katanya kita kalau setakat hutang RM10 tak tidur masjid punya. Tak. Kalau hutang RM300 pun belum tentu tidur masjid. RM1,000 pun tak tidur masjid lagi. Ni hutang juta. Jadi saat itu saya bergantung pada Allah. Tiap-tiap malam saya bangun, berdoa pada Allah. Sehingga Allah takdirkan datang seorang hamba Allah, bantu selesaikan hutang saya RM1 lebih ni. Nak katanya bila mana kita dilanda musibah, hati kita bergantung pada Allah. Waktu kita tak kena musibah, tak adanya, jaranglah kita sebut Allah. Yang banyak makhluk yang kita petik dalam hidup kita. Bila kita ni tidak, orang kata tidak diuji dengan musibah yang besar. Jadi kebergantungan harap kita pada ya Allah Ta'ala nak tengok, bergantung harap kita pada Allah. Bukan dengan nilai berapa musibah kita. Allah Ta'ala boleh selesaikan berapa besar nilaian musibah kita. Tapi nak tengok kesungguhan kita. Kesungguhan dekatnya kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita beramal macam mana? Kerana orang yang bila dilanda musibah, amalannya lain macam. Kita waktu kita diuji, solat kita lain macam. Pengharapan kita pada Allah lain macam. Sujud kita ni rasa betul dekat dengan Allah waktu kita sakit. Waktu kita sakit mengharapkan kesembuhan. Waktu tu kita bagi kita tak ada daya dan upaya. Duit kita tak boleh nak menyembuhkan kita. Waktu itu barulah mari dalam hati kita rasa nak semayang betul-betul, doa sungguh-sungguh. Waktu Allah Ta'ala uji anak kita. Maka saat ini kita akan doa sungguh-sungguh. Menitis air mata kita. Ini nak kata ibadat orang yang dalam keadaan diuji ni lain macam. Nak dibanding dengan ibadat saat kita tidak diuji. Yang Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Tu kesungguhan kita berdoa je sebenarnya. Tu yang Allah Ta'ala uji bermacam-macam ujian. Sahabat saya yang satu hotel dengan saya di buat haji baru ni. Dia Allah Ta'ala takdirkan, dia jumpa dengan seorang hamba Allah waktu dia solat asar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, dia pergi semayang asar, dia pergi awal sikit sebab kalau pergi lewat, kita terpaksa solat atas jalan tar hitam lah. Sebab orang terlalu ramai, 4 juta orang lebih. Jadi terlalu ramai. Jadi nak pergi semayang asar, kena pergi sejam sebelum baru boleh. Jadi dia pergi. Dapatlah duduk di tingkat 2 Masjidil Haram. Semayang asar, lepas semayang asar dia perasan ada seorang lelaki pakcik umur lebih kurang 70 tahun duduk sebelah dia. Semayang, lepas semayang zikir dia menangis. Pakcik tu menangis. Orang Malaysia juga pakcik tu. Jadi menangis je kerja dia. Lepas asar tu dia menangis. Sampai kawan saya ni mari dalam hati ni, Allah Ta'ala nak uji apa aku hari ni? Yang Allah Ta'ala tunjukkan dia duduk sebelah pakcik yang menangis. Jadi ditunggu je lah pakcik ni duduk menangis. Sampai daripada asar, masuk waktu maghrib dia tunggu. Jadi pakcik ni duduk je kat tempat dia. Tafakur sambil menangis. Sambung semayang maghrib berjemaah. Lepas semayang maghrib, kawan saya pun cerita, dia kata pakcik ni lepas semayang sunat, sambung zikir, sambung menangis lagi. Sambung menangis lagi. Hebat sungguh masalah pakcik ni dalam hati dia kata. Daripada petang sambung pula lepas maghrib. Jadi kawan saya ni dia tak puas hati lagi, tak tahu apa masalah pakcik ni. Sambil-sambil duduk tunggu ni, dia pula rasa nak terkencing pula rasa. nak tinggal tempat duduk tu sayang dah. Takut ambil dia orang lain. Jadi dia kata saya doa lah. Dia kata saya doa, ya Allah jangan bagilah rasa nak terkencing lagi. Kau nak tahu juga masalah pakcik ni apa ni. Jadi Allah makbul lah, hilanglah rasa nak terkencing ni. Dia tunggu lagi. Sampai isyak, lepas semayang isyak, jadi pakcik ni nak bangun daripada tempat duduk dia. Dia pun pegang tangan pakcik ni. Pakcik jangan lari. Saya tunggu pakcik daripada petang tadi. Saya tunggu pakcik daripada asar, maghrib sampai isyak. Saya tunggu pakcik, saya duduk perhati je pakcik duduk menangis ni apa masalah pakcik. Maka kata pakcik ni orang Perak. Dia kata saya menangis bukan kerana sedih, tapi kerana terlalu gembira, dia kata. Terlalu gembira. Saya ni dah 15 tahun dah saya duk kumpul duit dengan niat nak pergi haji dengan isteri saya. Kumpul duit. Yang saya rasa bahawa saya dah bolehlah pergi haji dengan duit tersebut. Tapi yang saya sedih tiap-tiap tahun nama saya tak pernah naik. Tunggu tahun ni tak naik nama tak naik nama. Sehingga saya jadi rasa apa dosa aku pada Allah. Sampaikan Allah Ta'ala tak pilih aku ni. Jadi usia dia pun dah tua dah. Dalam keadaan nama pun tak naik-naik. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana lagi. Sehingga satu hari dia kata, dia pergi satu pengajian. Ustaz ni ada sebut satu hadis Nabi tentang sedekah.
yang mana dalam satu maksudnya mafhumnya disebut belilah kesulitan kamu dengan sedekah. Maknanya belilah masalah kamu ni dengan sedekah. Jadi dia yakin dengan hadis Nabi ni, duit tabungan 15 tahun yang dia kumpul nak pergi haji dengan isteri saya ni, saya cari rumah anak yatim, saya cari tempat sedekah, saya infak semua sehingga tidak tersisa walaupun satu sen. Allah. Mudah kata kalau dengan fikiran akal kita tak ada can dah nak pergi haji. Pasal apa? Semua duit tabungan semua saya pergi, saya serahkan pada Allah. Saya serah sehingga tidak tersisa walaupun satu sen, tak tahu Allah Ta'ala, walaupun puluh ribu Allah Ta'ala. Tadi waktu tu saya serah pada Allah Ta'ala. Kalau sebelum ni saya bergantung dengan duit saya boleh pergi haji, sekarang saya serahkan urusan saya pada Allah. Tiba-tiba dia kata ada hamba Allah telefon keluarga saya, cakap nak sponsor dan taja saya dengan isteri pergi haji, bersama dengan anak saya 4 orang, menantu saya 4 orang, yang semua sekali 10 orang boleh pergi haji sponsor tahun ni berada di Masjidil Haram. Allah balas lebih daripada apa yang dihajar. Ni yang haji, kisah haji baru ni, kawan saya balik baru dia berani cerita. Jadi nak katanya, dia kata kalau sebelum ni dia berharap pada duit tu aku boleh pergi haji, sekarang bila aku serahkan pada Allah, bukan setakat aku dengan bini aku boleh pergi, dengan anak aku 8 orang sekali boleh pergi haji. Dia kata sekarang ni 10 orang anak beranak saya berada di Masjidil Haram. Ni tengok bagaimana Allah Ta'ala balas bila seorang ni diserahkan bulat-bulat pada Allah. Waktu kita ni Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana penyerahan bulat-bulat kita pada Allah. Tu yang Allah Ta'ala tak beri lagi kesembuhan pada penyakit kita. Tu yang Allah Ta'ala tak beri lagi Allah Ta'ala tak hilangkan lagi masalah dalam hidup kita. Kerana Allah Ta'ala nak tengok seberapa bersungguh kita ni datang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tengok Allah Ta'ala boleh bagi walaupun tanpa sebab. Bagi tanpa sebab lah tu. Kalau bagi dengan sebab, bagi dengan ada duit banyak boleh pergi haji. Tapi orang ni dia bagi semua harta, Allah bagi haji tanpa sebab, Allah boleh bagi juga. Walaupun tahun yang sama tahun ni ada beberapa orang anak muda yang kaya-kaya, kebetulan dia pun berhubung dengan kawan saya ni juga. Dia orang ni memang dia nak pergi haji, niat nak pergi haji tahun ni. Dia orang dah berkampung di hotel di Dubai dah. Cuma tunggu visa saja tak dapat. Cuma tunggu visa khas daripada visa Furoda daripada Saudi ni untuk dia orang beli. Yang masing-masing dia orang ni bawa duit, ada seorang tu bawa RM350,000. Ada seorang tu bawa sekat setengah juta duit. Berkampung di hotel di Dubai. Dengan niat tunggu saja visa keluar, kami akan beli walaupun berapa puluh ribu, ratus ribu kami sanggup beli. Asal boleh pergi haji tahun ni. Tiba-tiba dia WhatsApp kat sahabat saya, terpaksa balik KL, visa tak ada. Tengok. Ada orang dia rasa macam dengan duit dia boleh pergi dah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, nak pergi macam mana? Jadi begitu Allah Ta'ala nak melihat, jangan kita ni hati kita, jangan bergantung kepada makhluk. Tetapi merdekakan hati kita ni dengan menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka nak menunjukkan pada kita ini, kesungguhan kita ni pasti dibalas. Lalu kata Nabi SAW, dan disebut lagi dan telah bersabda Rasulullah SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang. Ini disebutkan bahawa bukan sabda Nabi SAW, mungkin kesilapan pada cetakan. Ia adalah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Boleh diperbetulkanlah. Yang ada kitab boleh potong sabda Rasulullah tu, yang biasa kita dengar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka itu adalah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi kerana kita tak jumpa asal hadis ni, tak ada jumpa. Jadi tak berani kita nak kata yang tidak ada asal ni sebagai hadis. Takut kita dah tergolong dalam golongan yang berdusta di atas nama baginda Nabi SAW. Kerana berdusta atas nama Rasulullah ni dosa besar. Jadi maka dengan sebab itu bila benda yang bukan kepada Rasulullah, kita kena kata bukan daripada Nabi. Jadi maka ini adalah yang ada disebut, ini adalah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab dengan menyatakan bahawa hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Hisab.
menghitung diri kita ni sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muhasabah ni satu perkara yang sangat dituntut. Muhasabah, duduk seorang diri, fikir seorang diri, muhasabah menghitung diri kita sendiri adalah suatu perkara yang sangat dituntut di dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak muhasabah? Perkara yang paling kita nak kena muhasabah adalah amalan kita. Amalan kita lah yang kita nak kena muhasabah. Bahkan muhasabah ini disebut akan menenangkan kehidupan seseorang. Hidup orang yang bermuhasabah, hidupnya sentiasa tenang. Ada satu buku orang putih yang dikarang oleh seorang tokoh barat yang bernama Dale Carnegie. Dale Carnegie, tak tahu betul ke tak saya sebut nama dia, betul dah kot. Dale Carnegie ni dia karang satu buku. Banyaklah buku yang dia karang. Antaranya buku yang dia karang iaitu menguruskan emosi. Tentang menguruskan emosi. Buku dia pun ada diterjemah dalam bahasa Melayu. Jadi dalam buku tu saya ada terbaca, iaitu bagaimana dia kata seseorang itu dia menjadi tenang, dia kata. Dengan cara dia kata sebelum dia tidur dia kena fikir apa pencapaiannya pada hari tersebut. Dan apa kesilapan yang telah dibuat pada hari tersebut. Dan dia kena perbetulkan kesilapannya untuk esok hari supaya tidak berulang kesilapannya. Maka hidupnya akan sentiasa tenang dan hidupnya akan sentiasa lebih baik daripada hari sebelumnya. Berarti apa yang disebutkan itulah muhasabah. Ini muhasabah. Maknanya kalau orang putih pun dia beramal dengan muhasabah sebagai satu cara untuk menenangkan kehidupan yang serabut. Muhasabah. Yang muhasabah ni ada dalam semua benda hari ni. Dalam syarikat, organisasi ada muhasabah. Cuma namanya lain. Kadang-kadang disebut sebagai mesyuarat tahunan. Itu muhasabah lah. Mesyuarat tahunan, muktamar tahunan, ataupun juga termasuk postmortem, termasuklah juga SWOT, yang dibentangkan oleh mesyuarat ataupun yang dibentangkan oleh company, syarikat dan sebagainya, organisasi. Itu adalah muhasabah. Supaya apa? Kesilapan yang kita telah buat, kita tak akan buat pada masa akan datang. Maka begitu dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Sebelum kita tidur, kita kena renung dulu, hari ni aku semayang jemaah berapa waktu hari ni. Kena fikir. Daripada subuh sampai zuhur, asar, maghrib, isyak. Berapa waktu kita sempat berjemaah. Baik, kalau tak sempat, sebab apa tak sempat? Sebab apa kita sibuk? Baik. Kita muhasabah pula, hari ni pengajian hari ni apa ilmu yang aku dapat? Tulis banyak tapi dapatnya berapa? Tulis dengan dapat ni tak sama. Ada orang tulis banyak, dapatnya satu je. Tu dia tulis je apa yang ustaz sebut, semua dia tulis. Tapi yang masuk ke dalam hati yang kita nak amalkan ni apa benda? Apa yang kita nak? Ada orang tak tulis tapi masuk banyak, beza. Ada orang tulis banyak, masuk banyak, dia ikut pada orang. Ada orang tak ada belaka, termenung je sepanjang dia kuliah duha. Daripada awal sampai akhir termenung je duk tengok ustaz, betul teringat benda lain. Dia makna nak katanya begitu kehidupan kita, apa yang kita dapat. Yang sepatutnya setiap hari ni ada benda kejahilan yang hilang daripada hidup kita, ada benda ilmu baru yang kita dapat yang kita boleh amalkan. Paling tidak balik kuliah duha ni kena termenung sekejap. Hari ni apa benda dapat, satu pun tak apa dah. Hari ni dapat semangat untuk bertawakal hari ni. Dengar cerita tadi ni rasa semangat nak bertawakal, serah pada Allah Ta'ala. Jadi maknanya sekurang-kurang dapatlah satu. Nak keazaman kita ni nak bertawakal juga. Sebagaimana orang lain dapat dengan apa yang dia tawakalkan, aku pun nak dapat juga dengan apa yang aku tawakalkan. Jadi maka sekurang-kurang kita dapat satu, sekurang-kurang kita dapat dua, ada penambahbaikan. Maka muhasabah, menghisap, menghitung apa yang berlaku dalam hidup kita ni satu keperluan. Sebelum kita ni akan dihitung balik di hadapan Allah. Segala kemaksiatan kita, segala kesesatan kita, segala kelalaian kita, segala ketaatan kita, segala macam solat sunat yang kita kerjakan, segala macam zikir yang kita lantunkan, semua ini dibawa ke hadapan Allah, dihisap di hadapan Allah. Jadi maka dengan sebab itu, maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan juga timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang-timbang. Amalan kita ni kena timbang-timbang amalan kita.
Semayang subuh yang kita kerjakan selama ni, kita kena timbang macam mana, sempurna ke tak sempurna ibadat yang kita kerjakan selama ni. Kita ambil satu contohlah bacaan Fatihah gitu. Bacaan kita ni tepat ke tak tepat lagi sebenarnya. Siapa yang mengesahkan bacaan kita ni betul ke tak betul? Saya rasa sendiri betul dah Ustaz. Rasa sendiri. Ada orang, saya rasa saya dengar-dengar sendiri dah macam mirip-mirip Imam Sudais dah Ustaz. Itu kita syok sendiri orang panggil. Bukan guru yang mengesahkan bacaan kita. Kita nak membetulkan bacaan ibadat kita ni, kita kena ada guru. Guru yang betul-betul memang pandai lah. Jadi kalau guru kita kata betul, barulah kita boleh kata insya-Allah betul lah kot bacaan ni, pasal guru pun dah kata betul. Jadi maka dengan sebab itu, siapa yang mengesahkan bacaan kita? Rokok kita, solat kita. Sebab tu ada tempat, ada tempat dia buat klinik solat. Klinik solat ni apa? Kerana nak timbang dulu solat ni, nak rawat dulu semayang ni sebelum solat ini akan dipersembah di hadapan Allah. Dia buat klinik solat. Ada buat klinik Al-Fatihah saja. Klinik Al-Fatihah nak ubat bacaan Fatihah saja. Ada yang buat klinik ibadah, macam-macam klinik. Boleh, tak ada masalah. Semuanya itu adalah untuk kita timbang-timbang ibadat yang kita buat sebelum ni. Banyak ibadat kita cacat yang kita buat. Yang kita nak banding kalau kita nak belajar daripada kita ni semayang duduk atas kursi ni pula banyak mana yang silap. Bila semayang, bila dah makin tua ni, dia suka semayang atas kursi pula. Semayang atas kursi. Tak salah, kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, tak sah semayang kita. Jadi kita masuklah juga semayang kita berjemaah. Ada ilmu solat berjemaah, tak sama semayang seorang diri. Semayang seorang diri nak angkat takbir, tak ada masalah, tak tunggu imam. Tapi kalau semayang berjemaah, angkat takbir, wajib kena sempurnakan imam, sempurnakan dulu takbiratul ihram. Tapi hari ni pergi semayang berjemaah, imam tak selesai angkat takbir, makmum dah ada dah angkat takbir. Imam kebetulan imam pula lambat pula takbir, imam tua. Jadi takbiratul ihram lambat sikit lah habisnya. Allahu Akbar. Jadi bila lambat sangat, dia kata lambat sangat, dia pun angkat takbir. Imam angkat takbir, makmum angkat takbir bersama dengan imam. Solat makmum terbatal. Bukan tak sah semayang. Bukan setakat pahala solat berjemaah tak dapat. Tak sah semayang. Semayang tu tak sah dah. Jadi maknanya dah kalau dia buat berulang-ulang kali, ni banyak kerja tu pergi. Saya pergi masjid, saya selalu sebut. Adalah beberapa orang yang jenis tak sabar menunggu imam. Kalau takbir perpindah rukun yang lain, okey, betul. Itu pun kita dituntut untuk supaya tunggu juga. Tapi kalau takbiratul ihram, no kompromi. Jadi maknanya siapa angkat takbir sekali dengan imam, terbatal semayang ni. Tak salam pun nanti. Salam bersama dengan imam pun tak boleh. Tak boleh mendahului imam, tak boleh. Jadi maka dengan sebab itu, ilmu solat berjemaah kena ada. Supaya apa? Ini ibadat yang kita buat ini, ibadat yang berat pada timbangannya. Bukan ibadat yang kosong. Jadi maka dengan sebab itu, timbanglah amalan-amalan yang kita buat ni. Supaya amalan yang kita buat ini sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik di sisi Allah. Apa yang masuk ahsanu amala? Kata ulama, ahsanu amala itu satu, bila mana amalan tersebut bertepatan dengan syarak. Bertepatan dengan syariat. Itu. Amalan tersebut bertepatan dengan syariat. Yang kedua, amalan ahsanu amala itu setelah bertepatan dengan syarak, dia mesti dibuat kerana Allah. Jadi ada dua ni, insya-Allah ahsanu amala. Jadi apa yang kita nak buat, dua benda ni kena ada di dalam amalan kehidupan kita. Nak buat apa pun, biar tengok kena ke tak kena pada syarak. Anak ni musim baru ni musim anak kahwin. Tengok pula kenduri anak kita bertepatan ke tak bertepatan dengan syarak. Hari ni pula lemah mak. Nak ikut kaedah anak. Anak nak buat konsert dalam kenduri kahwin. Mak pula AJK masjid. Sebersalah mak. Jadi maknanya nak buat konsert. Betul, konsert-konsert macam mana? Siapa yang menyanyi? Perempuan ke lelaki yang datang menyanyi? Jadi maka dengan sebab itu, benda yang kita nak buat, amalan yang kita nak, kena timbang pada timbangan syarak. Bukan pada timbangan nafsu kita. Rasanya okey dah kot.
Tak okey pada nafsu kita. Tapi apakah pada syarat okey yang kita buat? Jadi begitulah kehidupan kita ni sentiasa dihitung dan ditimbang-timbang supaya apa yang kita buat ini tidaklah melawan syarak, tidak lawan hukum syarak. Supaya yang kita buat ini mendapat redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita boleh sebut. Kita berhenti dulu sampai setakat tu, dan insya-Allah akan datang kita sambung kepada dan kata-kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Kita sampai situ dulu insya-Allah. Kita bagi dua dah. Jadi setakat itulah apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Jadi aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.